Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ain Fasihah binti Zaman Huri, nombor matrik I18303-401. Saya dari kumpulan 5 akan membentangkan kaedah 5 iaitu tindakan pemerintah terhadap rakyat harus terikut dengan kemaslahatan. Okey, huraian akidah. Tindakan atau tasarruf imam atau ketua negara terhadap rakyat. Ketua negara dikira sebagai pemegang amanah rakyat. Maksud barisan ayat di atas adalah setiap orang yang menguruskan terhadap orang lain, ia hendaklah menguruskannya berdasarkan kemaslahatan. Okey, ayat di atas bermaksud setiap apa yang dibuat sebagai contoh ketua negara untuk rakyatnya perlulah mengikut panduan yang telah dipersetujui. Okey, bukanlah panduan yang ikut suka hati, tapi panduan yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak yang berkuasa lah. Maksudnya contoh kalau bagi bantuan tu bukanlah mengikut sendiri, mengikut emosi ataupun mengikut kehendak sendiri nak bagi lebih kurang, tak. Tapi ketua negara haruslah mengikut panduan yang telah diberikan. Okey, sumber asal akidah yang kedua. Imam Al-Suyuti ada menyatakan dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair di mana kaedah tersebut dari kata-kata Imam Syafi'i. Maksud ayat di atas adalah kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Macam anak yatim lagilah siapa yang penjaganya haruslah bertanggungjawab tidak memakan harta anak yatim, ataupun setiap macam ada orang yang bagi bantuan kepada anak yatim haruslah seimbang. Janganlah ambil harta anak yatim. Kalau orang tu macam bagi nilai 100, janganlah kita ambil walaupun RM2 pun, itu bukanlah hak kita, itu adalah hak anak yatim. Okey, kemudian yang ketiga adalah rumusan kaedah. Kaedah berkaitan pengurusan dan politik Islam. Okey, peraturan umum dalam perkara yang berkaitan dengan pemerintah dan tindakan pemimpin terhadap rakyat. Kemudian mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kalaulah ketua negara contohnya ataupun penjaga-penjagalah terhadap rakyat ataupun terhadap orang lain mengikut panduan yang diberikan, insya-Allah tak ada kesengketaan, tak ada pergaduhan. Maksudnya tak adalah wujud istilah makan harta anak yatim, tak adalah timbul pergaduhan di antara menteri-menteri ataupun antara rakyat yang bawahan, rakyat yang atasan. Kalau kita ikut panduan, insya-Allah tak ada. Panduan Islam tu dah tunjukkan kalau kita ikut, insya-Allah sejahteralah hidup dunia dan di akhirat kita, insya-Allah. Okey, yang keempat adalah hukum furuk. Okey, saya senaraikan 3 walaupun ada lebih lagi. Ini yang saya shortlistkan lah. Okey, yang keempat adalah hukum furuk. Yang pertama, sekiranya amil membahagikan atau mengagihkan zakat kepada golongan yang berhak, haram diagihkan dengan kadar yang tidak sama seandainya pengagihan tersebut dibuat atas dasar keperluan sama. Macam ni. Kalau kita dah tahu inilah tanggungjawab amil ni pun tinggi juga, berat juga tanggungjawab. Jangan kita pandang ringan. Okay, kita rasa macam orang ni saudara kita walaupun dia pun tak, sebenarnya bukan orang miskin, bukan orang fakir miskin, tapi kita rasa macam kita kesian dengan dia. Lepas tu bantuan untuk orang miskin tu kita bagi pada saudara kita. Kita kesian ke saudara kita lah. Sedangkan itu bukan hak saudara kita tu, hak orang lain. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua adalah imam atau pemerintah tidak boleh mengawinkan seseorang wanita yang tidak sama kufu walaupun wanita tersebut merestuinya. Hal itu kerana hak kafaah itu adalah hak muslimin. Lantaran itu pemerintah atau imam tidak berkuasa menggugurkannya. Okey, seterusnya adalah pemerintah. Pemerintah tidak boleh mendahulukan memberi harta daripada Baitul Mal kepada orang yang kurang memerlukan
daripada orang yang lebih memerlukan. Maksudnya pemerintah tak boleh, macam konsep Amil tadi, ini yang tadi tu Amil, yang ini adalah pemerintah. Dia bagi, mungkin pemerintah tu bagi kepada kenalan dia ataupun kawan dia. Walaupun kawan dia tu taklah miskin ataupun sebenarnya mampu, tapi sebab dia nak jaga kawan ke, dia ambil kesempatan atas jawatan yang diberikan. Dia ambil maksudnya dia ambil hak orang lain untuk dijadikan untuk bagi bantuan kepada kawan dia, sedangkan yang lebih memerlukan tak dapat. Tak boleh lah macam tu. Okey. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan terangkan kaedah-kaedah yang seterusnya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Mustafa. Bernombor monetary I19103635. Okey, untuk slide ni saya akan sebut dulu 10 kaedah pecahan dalam topik ni. Jadi yang selebihnya akan dihurai nanti oleh ahli kumpulan saya. Alright. Kaedah yang pertama adalah perintah menguruskan hak milik orang lain tidak sah. Yang kedua, membelanjakan dengan perintah hakim sama dengan membelanja atas perintah pemiliknya. Yang ketiga, tidak boleh seseorang menguruskan hak milik orang lain tanpa izinnya. Yang keempat, tidak boleh seseorang mengambil harta seseorang lain tanpa alasan syarak. Yang kelima, tidak boleh sesuatu diambil daripada milik seseorang kecuali dengan hak yang tetap. Yang keenam, hak itu tidak gugur kerana luput tempohnya. Yang ketujuh, berganti sebab memiliki seperti berganti zatnya. Yang kelapan, tiadalah bagi akan yang zalim itu sesuatu hak. Yang kesembilan, perbuatan khianat tidak terbagi-bagi. Dan yang kesepuluh, orang yang mendapat kepercayaan perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Okey, itu sahaja kaedah pecahan untuk topik ni. Jadi saya akan cover kaedah pecahan yang pertama dengan yang kedua. Okey, kita masuk ke slide yang seterusnya. Kaedah pertama, perintah menguruskan hak milik orang lain tidak sah. Okey, dekat sini huraian dia, sesiapa yang memiliki sesuatu maka ia berkuasa terhadap miliknya tu. Seperti menguruskan, mewakilkan atau menyuruh orang lain menggunakan haknya. Jadi tindakan itu sah. Kenapa sah? Okey, saya bagi contoh yang paling senang lah, iaitu duit. Alright. Duit ni kita punya. Duit ni kita punya, bukan orang lain punya. Katakanlah RM1,000. Okay, dengan duit ni kita boleh buat apa je yang kita nak. Sebab apa? Sebab duit ni kita punya. Kita ada hak nak buat shopping ke, nak bayar hutang ke, nak menyimpan ke, nak bagi orang lain pinjam pun boleh, nak buat modal bisnes ke, lantak lah. Sebab apa? Sebab duit ni kita punya. Kita tak perlu minta izin ke orang pun. Macam tu. Okay, jadi transaction yang saya sebutkan tadi tu, tindakan tu adalah sah. Okay. Alright, next point pula. Sebaliknya, sesiapa yang tidak memiliki hak, maka ia tiada kuasa terhadap hak tersebut. Seperti tak boleh suruh orang lain untuk menguruskannya. Okay, tindakan itu dikatakan tidak sah. Kenapa pula tak sah? Okay, saya bagi contoh lah. RM1,000 macam tadi. Duit tu bos yang bagi, bukan kita punya. Okay, bos suruh kita beli something untuk kegunaan office. Kegunaan office lah katakan. Okay, duit tu kita tak boleh guna untuk beli benda lain. Sebab duit tu bukan kita punya. Bos yang bagi, bos yang amanahkan untuk beli barang kegunaan office sahaja. Lepas tu, okey, kita dah ambil duit tu, kita dah keluar, tiba kita rasa malas. Kita pula suruh orang lain yang belikan sebab kita malas. Jadi, itulah yang dikatakan dalam statement tadi,
tak boleh suruh orang lain menguruskan wang tu. Sebab tindakan tu tak sah. Okey, faham? Okey, next slide. Hukum furuk. Okay, seseorang yang diberi amanah untuk menjaga barang tertentu namun dia menjualnya, urusan tersebut tak sah. Okey. Situasi ni sama seperti bila orang bagi kita pinjam barang ke, bagi sewa ke, tak pun katakanlah jiran sebelah, jiran rumah sebelah, dia nak pergi overseas selama seminggu. Jadi dia minta tolong kita untuk jagakan dia punya tanaman. Okey. Jadi benda yang sepatutnya adalah kita tolong dia siram pokok dia pagi-pagi, betul tak? Jadi time kita nak siram pokok rumah kita tu, kita siramlah juga pokok rumah dia. Ni tak, kita nampak pokok-pokok kat rumah dia tu, ui, mahal. Pokok bonsai. Ni kalau jual ni masyuk. Jadi urusan tu tak sah. Sama juga dengan sewa. Contoh, kita sewa kereta dekat USAS. Bila diberi sewa, maknanya kita guna barang orang, bukan barang kita. Jadi kita diberi amanah untuk jaga, untuk guna kereta tu elok sampailah kita pulangkan balik. Okey, slide seterusnya. Kaedah kedua, membelanjakan dengan perintah hakim sama dengan membelanja atas perintah pemiliknya. Okey, kita baca dulu raian kaedah dia yang pertama, iaitu sama seperti seseorang yang bebas membelanjakan atau menguruskan harta miliknya. Okey, kalau kita tengok poin ni dia sama je macam kaedah satu tadi. Seseorang tu bebas membelanjakan atau menggunakan wang as long as wang tu milik dia sendiri. Okey? Alright, yang next point pula, begitu juga hakim atau qadi yang bertugas menegakkan keadilan di mana arahan dan keputusan yang dikeluarkan oleh mereka wajib dipatuhi walaupun terhadap barang hak milik orang lain. Okey, poin ni kalau ikutkan dia lain sikit. Hakim atau qadi ni tak ada kena-mengena pun dengan harta hak milik kita, betul tak? Okey. Tapi disebabkan peranan mereka untuk menegakkan keadilan, jadi arahan daripada mereka kita perlu patuh. Contoh macam hakim dekat mahkamah. Okey, nak selesaikan satu kes ni. Jadi arahan yang dikeluarkan oleh hakim adalah pihak A kena bayar denda RM10,000 contoh. Kena bayar RM10,000 kepada pihak B. Jadi macam yang kita nampak dekat sini, duit tu bukanlah hak milik hakim. Sekati je kan nak suruh orang bayar denda. Tapi kenapa tindakan itu sah? Hal ini kerana sebab peraturan dah ditetapkan macam tu. Okey. Peranan hakim untuk menegakkan keadilan, pertahankan yang betul. Jadi sebab itulah tindakan itu sah. Okey, slide seterusnya, hukum furuk. Seseorang anggota syarikat iaitu staf membelanjakan harta milik syarikat yang belum dibahagikan dengan perintah hakim. Pengurusan itu sama hukumnya jika ada perintah yang dikeluarkan oleh anggota syarikat yang lain. Okey. Maknanya tindakan itu sah. Dia boleh buat macam tu, dia boleh guna duit tu walaupun duit tu bukan dia punya, tapi kepunyaan syarikat yang dia kerja tu. Syarikat tu punya. Asalkan kegunaan barang yang dibeli tu untuk kegunaan syarikat juga. Bukan ambil duit syarikat untuk kegunaan sendiri. Okey, contohlah saya letak nama Wan. Okey, Wan ni
Wan nak tolong bisnes kawan dia jual ayam dekat bazar Ramadan. Okay. Kerana bisnes ni kawan dia punya. Dia just tolong je. Alright. Lepas tu tengah-tengah jual ni laku pula. Plastik pun dah nak habis dah. Jadi Wan pun ambillah sebahagian daripada duit bisnes kawan dia ni untuk beli plastik dekat bangunan kedai sebelah. Okay. Dia beli tanpa disuruh oleh kawan dia. Sebab takut jualan ayam tu terputus sebab plastik habis. Jadi Wan pun belilah cepat-cepat. Jadi boleh nampak dekat sini tindakan Wan tu adalah sah walaupun Wan tak menggunakan duit sendiri. Dia menggunakan duit orang lain, iaitu duit bisnes kawan dia. As long as barang tu untuk kegunaan bisnes. So boleh nampak kan. Jadi okay, setakat tu je daripada saya. Saya akan paskan kepada next presenter. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puteri Nur Aisyah binti Abdul Jalil, I18303424. Okey, saya akan menyambung kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah 3. Okey, kaedah 3 ialah la yajuzu lihaddi an yatasarrafa fil milki ghairi bila isnihi. Okey, yang bermaksud tidak boleh seseorang menguruskan milik orang lain tanpa keizinannya. Okey, bagi huraian kaedah, dia ada bentuk dan cara tasarruf ataupun pengurusan berlaku melalui dua perkara. Yang pertama, perkataan, mengadakan akad. Yang kedua, perbuatan seperti membelanjakan harta. Okey, bagi rumusan kaedah ni dia dikaitkan dengan kaedah lain, iaitu keizinan yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang diberikan sebelumnya. Okey, dia menerangkan membataskan pengurusan terhadap hak atau harta orang lain. Seseorang tak boleh menguruskan milik orang lain tanpa keizinannya. Sebagai contoh, menjual tanpa keizinan menjadikan urusan jual beli itu jadi tak sah, kecuali pemilik memberi keizinan selepas itu. Okey, bagi hukum furu yang terbentuk ni ialah tentang keizinan berlaku melalui syarak dan adat ataupun uruf. Contohnya, seseorang ni dia jaga ternakan orang lain. Lepas tu dia menyembelih pula binatang ternakan yang dia jaga tu sebelum meminta izin tuannya. Ini disebabkan binatang tu terjatuh dalam perigi dan jika tak disembelih dengan segera menyebabkan binatang tersebut mati. Jadi, tindakan dia ni tidak dikenakan ganti rugi ataupun membayar ganti kepada tuannya. Okey, bagi kaedah yang keempat ialah la yajuzu lihaddi an yaruza mala ahaddi bila sabab syar'i. Okey, ini bermaksud tidak boleh seseorang mengambil harta seseorang lain tanpa alasan syarak. Okey, bagi huraian kaedah dia ni dia menjelaskan bahawa apabila seseorang mengambil harta milik orang lain tanpa sebab yang dimulakan oleh syarak, ia wajib memulangkan semula atau menggantikannya kepada pemilik yang berhak. Okey, bagi rumusan kaedah dia, seseorang yang mengambil harta dan tanpa jalan yang digunakan oleh syarak akan dikenakan hukuman. Jika perbuatan ini sama taraf dengan perbuatan jenayah seperti mencuri, akan dikenakan hukuman potong tangan. Tetapi sebaliknya, sekiranya seseorang mengambil harta ataupun milik orang lain dengan jalan yang diharuskan oleh syarak, ia tidak dikenakan apa-apa hukuman dan denda. Bagi hukum furu, hukum furu yang terbentuk daripada kaedah ni, yang pertama, dia ada dua. Yang pertama, seseorang isteri harus mengambil sebahagian daripada harta milik suaminya untuk memenuhi keperluan hidup atau nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya. Bagi yang kedua, amil zakat boleh mengambil sebahagian daripada harta yang diwajibkan zakat daripada orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Kaedah yang kelima akan dibentangkan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puteri Nur Aisyah. Saya Nur Amirah Idara binti Azhar, nombor matrik I 191038114. Okey, saya akan
menerangkan kaedah sughra yang kelima, iaitu la yunza'u syai'un min yadi ahadin illa bihaqqi thabit. Maksudnya, tidak boleh sesuatu itu diambil daripada milik seseorang kecuali dengan hak yang tetap atau sah. Okey, huraian kaedah. Kaedah ini membawa maksud seseorang yang memiliki satu barang atau benda atau hak, ia tetap menjadi hak miliknya selagi tidak ada apa-apa perkara atau pengakuan yang membatalkan hak milik yang dimilikinya itu. Okay, sebagai contoh, seorang pewaris telah meninggalkan wasiat kepada pewarisnya. Jadi tidak ada siapa pun yang boleh mengambil hak mereka itu kecuali terdapat wasiat lain ataupun surat lain yang membatalkan hak milik pewaris tersebut. Okey, rumusan kaedah. Dalam konteks lain, kaedah tersebut dibawa dalam bentuk lafaz sebagaimana yang dijelaskan melalui kata-kata Qadi Abu Yusuf Al-Hanafi ketika beliau mengemukakannya kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lafaz kaedah tersebut termaktub dalam kitab Al-Kharaj. Bermaksud tidak boleh bagi seorang pemimpin itu mengeluarkan daripada hak milik seseorang melainkan dengan hak yang tetap, benar dan makruh. Okey, hukum furuk. Di antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini ialah yang pertama, seseorang yang kehilangan barang atau barangnya dicuri, apabila barang itu ditemui semula walaupun oleh orang lain, ia tetap berhak memiliki dan menuntutnya. Hukum syarak yang kedua adalah seseorang yang berhak terhadap barangan berkuasa membelanjakan hartanya secara bebas. Akan tetapi kebebasan membelanja tersebut dapat disekat sekiranya ada sebab yang diizinkan oleh syarak seperti muflis. Jadi mahkamah telah tetapkan bahawa kalau dia terus membelanjakan hartanya, kemungkinan orang itu akan membazir dan sebagainya. Okey, yang hukum furuk yang terakhir adalah hak milik seorang itu dapat diambil atau akan gugur milik seorang terhadap apa yang dimilikinya melalui ketetapan syarak dan cara yang diharuskan oleh syarak sahaja. Contohnya, seorang suami yang tidak menunaikan nafkah yang wajib kepada isterinya, hakim berkuasa mengambil sebahagian daripada hartanya dan diberikan kepada isterinya itu. Maksudnya kaedah surah yang keenam, al-haqqu la yasqutu bitaqaddumi. Maksudnya hak itu tidak gugur kerana luput tempohnya. Okey, huraian kaedah. Kaedah ini membawa maksud setiap hak tetap wujud dan ia tidak gugur atau tidak hilang disebabkan telah luput atau lewat tempohnya. Namun pun begitu, lewat atau luputnya waktu menggugurkan hak menuntut untuk mendapat kepastian hukum pemilikan, namun hak yang hakiki masih wujud. Okey, hukum furuk bagi kaedah ini adalah yang pertama, apabila seseorang yang didakwa membuat pengakuan di hadapan hakim, apa yang didakwa oleh pendakwa terhadap dirinya adalah benar dan pendakwa itu sememangnya ada hak, namun pendakwaan itu telah lewat tempoh atau luput tempohnya. Jadi untuk itu, walaupun telah luput atau lewat tempohnya, dalam perkara itu ia tetap diputuskan oleh syarak dengan ketetapan hukum berdasarkan pengakuan yang dibuat oleh orang yang didakwa tersebut. Justru itu, lewat tempoh masa itu bukan sebab yang menggugurkan hak orang yang berhak, namun ia hanya menggugurkan hak menuntut untuk kepastian hukum sahaja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Nur Amirah Idora. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Anis Alawiyah binti Nur Razmi, nombor kad matrik I18303408. Okey, saya akan membentangkan mengenai kaedah tabaddulu sababil milki ke tabadduliz zati, yang bermaksud berganti sebab memiliki seperti berganti zatnya. Okey, kita tengok pada huraian kaedah. Okey, yang pertama,
Kaedah itu juga hampir sama dengan lafaz kaedah tabaddulu sababil miliki qaimun maqama tabadduliz zati yang bermaksud berganti sebab atau cara memiliki menepati kedudukan berganti zatnya iaitu barang yang dimiliki. Okey, seterusnya, kaedah tersebut membawa maksud apabila ada seseorang yang memiliki sesuatu barang atau benda dengan sesuatu sebab atau cara, lalu benda itu terlepas dari miliknya. Pada saat atau ketika lain, benda tersebut menjadi miliknya kembali. Okey, kaedah tadi dia membawa maksud kalau seseorang tu memiliki barang ataupun benda, tak kisahlah sebab apa didapat, sebab cara macam mana pun dia dapat barang tu. Lepas tu bila barang tu terlepas dari dia, so satu hari nanti barang tu akan jadi milik dia kembali. Lepas tu seterusnya, untuk itu berganti sebab pemilikan terhadap benda tersebut. Yang pertama dan kedua diberi ketentuan hukum sebagai benda yang dimiliki atau berganti zatnya. Oleh itu, ada sesuatu ketentuan hukum yang berlaku terhadap benda tersebut terhadap pemilikan yang pertama berbeza dengan ketentuan hukum yang berlaku pada pemilikan yang kedua. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum furuk. Okey. Seseorang pembeli barang secara sah telah menjual kembali barang yang dibelinya itu kepada penjual asal dahulu. Pembeli tersebut yang merupakan penjual asal mendapati ada kecacatan pada barang yang merupakan kecacatan lama sewaktu barang tersebut berada dalam pemilikannya. Dengan sebab itu, penjual asal tidak dapat memulangkan barang tersebut yang dibelinya itu dengan alasan ada aib yang telah wujud sekian lama. Okey, kat sini saya bagi contoh lah. Contoh, saya adalah seorang penjual dan saya jual barang saya kepada Aminah. Okey, masa saya jual barang tu, saya tahulah dekat barang tu ada kecacatan kan. Maybe cala ke apa ke, saya tahu. Dan Aminah tu pun tahu. So, Aminah pun belilah barang yang saya jual tu. So, beberapa tahun yang akan datang, Aminah jual balik barang tu dekat saya. Dan saya tengok kecacatan pada barang yang saya pernah jual kat dia dulu tu ada. Contoh yang cala tu kan. Cala tu ada lagi. So, sebab saya dah sebagai pembeli, saya tak boleh nak pulangkan balik lah barang yang saya jual tu. Sebab masa saya jual dulu pun ada kecacatan tu. Kecacatan yang cala tu. Macam tu lah. Okey, kaedah yang seterusnya adalah laisa li'arqin zalimin haqqun, yang bermaksud tiadalah bagi akar yang zalim itu sesuatu hak. Okey. So, kita tengok dekat huraian kaedah dia. Okey, apa yang dimaksudkan dengan al-arqu? Okey, al-arqu ni adalah akar. So, apa yang dimaksudkan dengan akar dalam slide ni? Okey, sebatang akar pokok-pokok dan yang disifatkan dengan zalim itu ialah dalam pengertiannya yang simbolik atau majazi. Sedangkan apa yang dimaksudkan di situ ialah dengan arti kata lain, pemilik akar itu yang zalim. Maksudnya ialah seseorang yang mempunyai tanaman dengan cara yang zalim. Ia tidak mempunyai hak terhadap tanah tersebut. Lantaran itulah daripada kaedah dan hadis tersebut membawa prinsip iaitu orang yang berbuat zalim itu tidak mempunyai sesuatu hak pun hakikatnya. Okey, seterusnya sumber asal kaedah. Kaedah itu dirumuskan dengan berdasarkan hadis Nabi, man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laysa li'anqin zalimun haqqun, yang bermaksud sesiapa yang menghidupkan tanah yang mati, tanah tersebut adalah baginya dan tiadalah bagi akar yang zalim sesuatu hak. Okey, hukum furuk. Seseorang yang merampas sebidang tanah kemudiannya menanam tanaman di situ atau tinggal di situ, ia tidak dapat memiliki tanah tersebut biarpun dengan mengganti harganya atau terus memegang kuasa tanah tersebut dan bercucuk tanam dan sebagainya kerana ia berasal dari harta rampasan. Okey, kat sini nak cakap seseorang kalau dia rampas sebidang tanah, lepas tu dia ditanam tanaman ataupun ditinggal dekat tanah tersebut, maka
tanah tersebut, tanah yang ditanam ataupun ditinggal kat tempat tu tak boleh jadi hak milik dia kerana dia bertindak zalim. Dia bertindak zalim kerana merampas tanah tersebut. So sebab itu kaedah ini berkata laisa li'arkin zalimin haqqun. Tiadalah bagi akar yang zalim itu sesuatu hak. Sebab akar yang dimaksudkan dalam kaedah ini adalah seseorang yang mempunyai tanaman dengan cara yang zalim, maka dia tidak mempunyai hak kepada tanah tersebut. Sebab itu ada hadis yang membawa prinsip bahawa orang yang berbuat zalim itu tidak mempunyai sesuatu hak pun hakikatnya. Okey, itu saja daripada saya. Saya serah kepada pembentang yang seterusnya. Saya akan menyambung kaedah yang ke-9. Okey, nama saya Nur Ain Fasihah binti Zamanuri. Nombor matrik I18303401. Okey, saya akan sambung kaedah yang ke-9 iaitu perbuatan khianat tidak terbagi-bagi. Okey, apa itu? Yang pertama adalah huraian kaedah. Jika terdapat seseorang yang tidak memegang amanah, ia seharusnya dipecat dari melakukan amanah tersebut. Macam contoh, sebagai contoh, ketua kelas. Okey, yang paling simple lah, ketua kelas. Kalau dalam satu organisasi kelas tu, ketuanya tak memegang amanah dari segi duit, dari segi tanggungjawab, kita sebagai pelajar dalam kelas tu, kita boleh gugurkan jawatannya dan kita boleh lantik ketua yang baru. Okay, kalau tidak, segala apa tugasan, segala apa arahan yang diberikan oleh guru untuk kita tak dapat dilaksanakan dengan sempurna kerana ketua kita tidak bertanggungjawab lah. Okay. Kemudian adalah rumusan kaedah. Seseorang yang diberi kepercayaan untuk menjadi ketua daerah atau ketua pemerintah, jika dia tidak amanah dengan tanggungjawab yang diberikan, dia harus dipecat mengikut semua jabatan, bukan hanya jabatan yang terlibat. Maksudnya kalau kita ni tak menjadi seorang yang tidak amanah dengan kerja kita, jadi kita, orang bawah ni boleh pecat dia. Dan sebenarnya kalau dari segi satu organisasi tu, walaupun contoh dia dah dipecat satu organisasi ni, dan dia nak contoh dia kata saya dah dipecat macam ketua negara ni kan, dia dah dipecat menjadi ketua negara, dia nak cuba jadi ketua kewangan contohnya, tak boleh. Sebab kalau dah bahagian negara pun dia dah tak boleh amanah, apatah lagi kalau dia nak masuk dari ke bahagian kewangan. Okay. Dari segi hukum furuk, seseorang yang telah diberi amanah sebagai wali terhadap harta wakaf, jika ia melakukan khianat terhadap salah satu daripada harta wakaf itu, ia seharusnya dipecat dari diberi kepercayaan terhadap kesemua amanah yang berkaitan dengan harta-harta wakaf tersebut. Okey, ayat ini terangkan macam harta wakaf tu sebenarnya bukanlah orang bagi dia tanggungjawab untuk menguruskan harta wakaf tu. Bukanlah hak dia untuk mengambil ataupun suka-suka hati dia nak bagi harta tu kepada orang yang tak layak. Macam situasi tadi, kalau contoh dia tak amanah dengan harta-harta wakaf tu, dia boleh diberhentikan dan segala yang berkaitan tu dia tak berhak untuk bertanggungjawab dah kalau dia dah dipecat. Kemudian adalah kaedah ke-10, orang yang mendapat kepercayaan perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Okey, saya akan terangkan dari segi huraian akidah. Seseorang yang bertujuan untuk membebaskan dirinya daripada segala tuduhan atau dakwaan, untuk itu supaya ia dipercayai atau diyakini ucapannya, itu seharusnya dikuatkan dengan sumpah. Maksudnya sumpah ni bukanlah main-main. Kalau contoh orang macam situasi tadi saya tarik, okay? Saya contoh tadi macam ketua negara,
bila orang dah tuduh dia ketua negara ni tak amanah. Okey. Dia boleh membela dirinya dengan berkatakan sumpah. Dan mestilah tunjukkan bukti yang berkatakan yang dia tidak melakukan tu. Tak bolehlah sumpah tanpa ada bukti yang kukuh. Maksudnya untuk membela dirinya. Kemudian adalah segi hukum furuk. Dalam akad pinjam meminjam, peminjam perlu mengaku atau bersumpah ketika memulangkan pinjamannya untuk mengelakkan syak wasaka sesama sendiri. Ini lagi konsep situasi ni lagilah penting. Bila pinjam meminjam ni bukanlah perkara yang kecil. Bila sumpah ni sebenarnya dia kalau ini situasi bila pinjam sesama kawan ataupun tak ada agreement yang hitam putih lah, tak ada surat menyurat. Sumpah ni aku janji aku akan bayar dari lagi 2 minggu. Contohnya untuk meyakinkan si peminjam ni bahawa duit dia boleh dapat balik lah. Kalau pinjam dengan bank ke, pinjam dengan pinjaman wang berlesen, macam Along tu kan, ada surat menyurat. Maksudnya kalau kita tak pulangkan duit tersebut dalam tempoh sebulan, adalah dia punya tindakan yang pihak mereka ambil. Ni konsep sumpah ataupun janji ni kalau kita pinjam dengan orang biasa, dengan kawan-kawan, dengan mak ayah, dengan orang yang kita rapat, maksudnya amount dia mungkin banyak ataupun sikit terpulang, tapi kalau kita nak yakinkan dengan si peminjam tu yang dia boleh bayar dalam tempoh sebulan, bolehlah yakin dengan peminjam yang si meminjam ni boleh pulangkan wang tersebut. Maksudnya tak tipulah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.